Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, how are you guys? Okay, today we are going to study about inheritance. Okay, so let's begin. Okay, before you want to study about inheritance, okay, you should know a few terms, okay, that you will always use, okay, while studying about inheritance. Okay, so the first one, you should know what does gene and allele means. Okay, so let's go one by one. So gene is a basic unit of inheritance which consists of DNA segment located at a specific locus of chromosome. Okay, so this is a pair of homologous chromosome. Okay, so this is a pair of homologous chromosome. So this is one chromosome, this is another one chromosome. Sebab dia cakap pair, pair tu maksudnya dua, satu, dua. Okay, and then it say homologous chromosome. Homologous chromosome means that that chromosome that is identical. Okay, so they have the same height, the same characteristic. Okay, that's mean by homologous. Homo means the same. Okay, so where can you find gene? Okay, in the chromosome. So this is gene, and this is gene. Okay, so gene is located in the same locus. Locus tu maksudnya adalah kedudukan dia. Awak tengok. Locus ni dengan locus ni. So genes is located at a specific locus. Locus tu maksudnya position dia lah, dekat mana? Dekat kromosom. Okay, a gene control a specific characteristic of organism. For example, this gene that located in this locus, dia carry information pasal skin color. Contoh, kalau locus ni, gene tu menyimpan karakteristik, contohnya warna mata. Can you understand? So every locus contain gene that store different information. Okay, can you understand about gene? The next one is allele. Okay, what is allele? Okay, an allele is an alternative form of gene for a specific trait. Okay, that is located on the same locus of the pair of chromosome. Okay, so sekarang ni, if you notice here, this is gene, right? Okay, this is gene. This is gene. Why? Because they are located in the same locus. So allele tu apa ni? Allele tu yang ada dalam each gene tu. Okay, so pertama sekali kita ada allele T besar. Seterusnya kita ada allele T kecil. So yang satu ni kita namakan sebagai allele. Ni allele satu, ni allele dua. Can you understand? Okay. Sebab tu dia cakap is located on the same locus. So locus yang sama lah. Okay. Okay, the next one you should know about characteristic. Okay, and also trait. Apa beza dua ni? Okay, characteristic ni is characteristic is a heritable feature such as height, eyes color, blood, and so on. Okay, it is a characteristic of feature of organism. While trait is a variation of a specific characteristic. Sebagai contoh, if your characteristic tu is about height, so trait dia ada dua possibility, sama ada awak tall ataupun dwarf. Okay, sama ada awak tinggi ataupun awak dwarf ni apa? Bukan terencat, pendek lah, macam tu lah. Okay, kalau characteristic color, apa warna dia? Red ataupun white. Kalau blood group, blood darah A, blood darah B, blood darah AB dan O. Okay, can you distinguish between characteristic and trait? Okay, I give you another example. For example, size sebagai contoh. Kalau karakteristik dia size, trait dia big ataupun small. Okay, boleh faham Okay, the next one, the last one, which is about phenotype and genotype. Okay, phenotype ni apa? Phenotype is the observable characteristic of
an organism. Example, height. Okay, phenotype ni is the one, is a characteristic yang awak boleh tengok dengan mata. Sebagai contoh, awak tengok dia tinggi. So itu adalah phenotype dia. Kalau awak tengok dia kulit gelap, itulah phenotype dia. Okay, kalau genotype, okay, genotype is a genetic composition of organism that cannot be seen. Genotype nama lagi gene is something that you cannot see. Okay, so genotype ni, it is written as T besar ataupun T besar T kecil ataupun T kecil T kecil. So if you notice, in order to write genotype, you should write the allele. So remember allele yang cikgu sebut tadi, T besar T kecil. So this is allele 1, this is allele 2. In order to form genotype, you should have at least 2 allele. So ni ada 2 allele lah. Allele T besar, allele T besar. Yang ni allele T besar, allele T kecil. So dua-dua ni kita namakan sebagai gene. So genotype. Ni gene lah kan, betul tak? Satu ni allele. Okay. So this is how you write it. Okay, so example here, okay, awak tengok Okay, contohlah kita punya karakteristik height. Okay, boleh faham? Trait dia sama ada tinggi ataupun rendah. So genotype untuk tinggi ni, okay, ada 2 possibility. Sama ada dia T besar ataupun T besar T kecil. Okay, so phenotype dia tinggilah. Ini yang apa awak nampak. Okay, kalau rendah pula, dia mesti T kecil. Okay, so phenotype dia benda yang awak nampak apa, dia kecil, betul tak? Okay. So cikgu macam mana nak bezakan T besar, kenapa T besar dan T besar T kecil ni boleh jadi tinggi? Kenapa T kecil jadi rendah? Okay, nanti kita akan belajar next page. Okay, so far so good Okay, the next one. Okay, yang ni kita akan belajar in detail lah yang pasal tadi. Okay, seterusnya you are going to study about allele. Pasal tak tadi allele yang cikgu cerita tadi, allele yang satu-satu tu kan? Okay, allele ni it has 2 types. Okay, it could be dominant ataupun recessive. Okay, kalau dominant allele dia mesti capital letter. Macam tadi kita guna T besar, betul tak? So T besar is a dominant allele. Tapi kat sini example dia B besar lah. Okay, kalau recessive tukar je lah. Okay, mesti small letter. Okay, boleh faham? Okay, so dominant allele is allele which always show its trait when it is present, okay, and suppress, okay, the effect of recessive allele. Okay, recessive allele is an allele which show a trait when both allele is recessive allele and the effect of recessive allele is suppressed by the presence of dominant allele. Okay, yang ni cikgu explain yang kat bawah ni. Okay, so untuk this one, okay, so sekarang ni kan awak dah ada T besar, awak dah tahu kalau T besar it is dominant allele. Kalau T kecil dia adalah recessive allele. So sekarang ni macam kita belajar tadi dekat slide ni. Okay, awak tengok ni, okay, cikgu besarkan. Okay, satu ni adalah dominant allele. So dua ni pun dominant allele. So bila kita ada dua benda yang sama, okay, dua benda yang sama, okay, kita namakan dia sebagai homozygous dominant. B besar ni, awak tengok ni. Yang ni adalah dominant allele, yang ni dominant allele. Dia sama. So dia homo lah, sebab homo kan. So this thing, okay, we can say it is homozygous dominant. Kalau yang ni pun homozygous dominant ke cikgu? Tak. Sebab apa? Ini homozygous juga sebab dia sama kan. Tapi awak kena tambah recessive. Sebab apa recessive? Sebab B kecil dan B kecil adalah allele, recessive allele. Okay. Kalau heterozygous ada satu saja. Dia mesti satu besar, satu kecil. Okay, satu besar, satu kecil. Tapi awak kena ingat, okay, so kalau B besar, maksudnya dia ada dua-dua dominant allele, okay? Bila dua-dua ada dominant allele, for sure dia akan, B ni apa? Okay, tak apalah. Sebagai contoh lah, B ni untuk besar lah. B ni untuk besar. So maksudnya, dia punya phenotype dia mesti akan besar. Okay, besar lawan dia apa? Kecil, betul tak? So, sebab dia ada dua-dua B kecil, so maksudnya dia akan jadi kecil lah.
Okey, tapi kalau kat sini kalau awak tengok heterozygous, dia lebih besar lebih kecil. Ingat dominant allele will always be dominant. So maksudnya dia akan tutup B kecil ni. So dia punya phenotype dia besar ke kecil? Akan jadi besar. Sebab apa besar? Sebab it has dominant allele. Instead awak tengok, in fact awak tengok dekat sini cakap dominant allele always show and when it is present. Maksudnya kalau ada dominant allele tu yang akan sentiasa ditunjukkan berbanding recessive allele. Recessive allele tu dia akan di-express, dia akan tunjuk bila dia ada dua-dua. Kalau dia ada satu dia tak boleh. Dominant allele akan lagi kuat. Okay. Okay guys, so the next one, tadi kita belajar dominant allele and recessive allele. Next one is dominant trait and recessive trait. Okay, so dominant trait tu maksudnya yang kuat lah. Kalau recessive tu yang lemah. Okay, apa contoh dia? Okay, kejap saya tunjuk kat sini. Okay, tadi kita belajar pasal trait kan? Ni trait ni. So sekarang ni, trait dominant, trait recessive. So tall ni trait dominant. Kalau dwarf ni adalah trait recessive. Sebab apa? Dia ada dominant allele. Lepas ni ada recessive allele. Okay. Okay, so this one done, this one done. Okay, the next one. Okay, parental generation and filial generation. Okay, parental generation refer to the first generation of two individuals which are made, okay, to predict and analyze the genotype of their offspring. Okay, yang ni straightforward information, nanti kita belajar lagi. Filial generation refer to the successive okay, generation as the result of mating between individual of pure breed parental generation. Pure breed tu maksudnya dia ambil daripada sperm and ovum daripada parents lah. Okay, so ini maksudnya offspring dia lah. Okay, pure breeds and hybrid. Apa maksud dia ni? Pure breeds refer to individual which carry two identical allele for a trait. Okay, pure breed tu maksudnya kita guna two identical allele. Okay, allele tu mesti dia mesti besar ataupun dia kecil, betul tak? Kalau identical maksudnya kita kena kacut ataupun kita kena mate, kita kena cross, kita kena gabungkan T besar, okay, kita gabungkan dengan T kecil. Itu maksud two identical. Identical tu sama allele dia. Okay, self-cross always produce offspring with the same characteristic in every generation. Okay, tak apa, yang ni kita belajar lagi. And hybrid is the product of mating between two pure breed variety. So lepas kita hasilkan pure breed, okey, anak-anak dia tu kita kacukkan, dan bila kita kacukkan anak-anak dia tu, nama dia adalah hybrid lah. Okey. Okey, so sekarang ni cikgu nak cerita pasal monohybrid. Okey, monohybrid inheritance. Monohybrid inheritance maksudnya kita hanya cerita pasal satu saja karakteristik. Okey, kalau kat sini karakteristik dia adalah warna, betul tak? Sebab apa? Kita punya trait adalah purple dan juga white. Purple and white ni they are known as a trait. Ingat lagi tak cikgu cerita tadi? Mula-mula karakteristik kan? Karakteristik contohnya height. Kalau trait dia sama ada tall ataupun short, betul tak? Tapi kalau kat sini, kalau diagram kat sini, they use karakteristik dia adalah color. So trait kita adalah apa? Trait kita adalah purple and white. Okay, so kalau awak perasan dekat sini, this is monohybrid. Okay, ni monohybrid. Kenapa monohybrid? Mono means satu. Satu saja karakteristik yang kita nak bincang. Apa karakteristik kita? Karakteristik kita adalah color. Boleh faham? Okay, monohybrid cross. So this is what we call monohybrid. Okay. Satu lagi, yang ni pun dinamakan sebagai pure breed. Sebab apa pure breed? Sebab tadi awak tengok pure breed. Apa maksud pure breed? Refer to identical individual which carry two identical allele. Two identical allele maksudnya allele dia tu sama dua-dua. Allele dia sama dua-dua. So, ini allele yang pertama. Ni allele yang kedua. So, sama tak? Samalah.
Yang ni allele yang pertama, ni allele kedua. Sama tak? Sama kan? Sebab dia berkecil-berkecil. So itu maksudnya pure breed. So ini adalah monohybrid dan juga pure breed. Okay. So this is how you sketch. This is what we call monohybrid. Monohybrid sebab apa? Sebab kita kacukkan dan kita study satu karakteristik saja. Dan the whole thing here is known as a schematic diagram. Benda ni, the whole thing here is known as a schematic diagram. Okay, so pertama sekali, ada lori lalu depan masjid ni. Heboh dia nak belajar bayi juga. Okay. Okay, so this is how you sketch schematic diagram. So apa info yang dibagi? So pertama sekali dia cakap parental phenotype. Mestilah parental sebab apa? We comes from the parent. Betul tak? Kita datang daripada mak dan ayah. So phenotype, mesti tulis phenotype dulu. Phenotype tu is a physical characteristic yang awak boleh nampak. Apa yang awak boleh nampak? Dia warna purple dan dia juga warna putih. Boleh faham? Okay, so since this is what we call pure breed, so kita tahu kita mesti guna B besar dan B besar. Kalau dia tak sebut pure breed, kita boleh guna B besar B kecil. Sebab apa? B besar B kecil pun boleh jadi purple, betul tak? Okay. So kalau awak tengok key kat sini pun dia dah bagi dah. B tu untuk dominant allele. So dominant allele, okay, will carry dominant trait. Trait dia apa? Purple. So kalau siapa ada B besar, mesti dia akan purple. Okay, so B kecil apa? B kecil adalah recessive allele. So siapa ada recessive allele dua-dua, dia akan jadi white. Okay, so boleh faham Okay, so sekarang ni, okay, lepas phenotype kita kena tulis parental genotype. Genotype tu yang kena ada dua-dua allele. So ini satu allele, ini dua allele. So sebab dia pure breed, so kita kena guna benda yang sama. So B besar, B besar. Okay, and then yang ni sebab dia white. So B besar, B kecil, B kecil. Okay, so this is what we call genotype. So genotype ni akan ada dalam sel. Dalam sel manusia lah. So dia mesti buat meiosis, betul tak? Dia akan buat meiosis. So kalau awak tengok arrow ni, kita panah ni menunjukkan this cell it will undergo meiosis. So meiosis akan hasilkan apa? Akan hasilkan gamet. Gamet tu sama ada sperm ataupun ovum. Okay, sebagai contoh, ini ayah, ini ibu. So ayah ni akan hasilkan sperm. Ibu ni akan hasilkan ovum. So dalam ovum dengan sperm dia tu akan ada sama ada B besar ataupun B kecil. So sebabkan ni sama, so kita buat satu je lah. Okay, so ini sperm, ini ovum. So sperm and ovum ni bila bertemu dia akan buat fertilization. Betul tak? Fertilization is the process where sperm and ovum meet each other to form what? To form zygote. Boleh faham? So ini F1. F1 ni maksudnya adalah offspring. F1 ni adalah offspring. Okay, kejap. Ni awak tengok ni. Bukan offspring, sorry. Filial generation. Filial generation. So F2 stand for filial generation. Okay, maksudnya offspring dia dah is the result of the mating between individual of pure breed of parenting. Maksudnya F1 tu filial generation lah. Ni awak tengok ni. Anak dia lah, atau nama lain kita namakan sebagai anak. Okay, so F1 dia kalau awak perasan, dia akan ambil karakteristik daripada sperm dan juga ovum. So dia akan jadi B besar satu, B kecil satu. So kita tengok so kalau B besar, B kecil, for sure they are all become purple. Sebab apa? Dia ada dominant allele. Dia ada dominant allele. Tapi cikgu, dia ada recessive allele juga, ingat dominant allele will always be expressed over recessive allele. Sebab itulah in the end on the F1 phenotype dia akan jadi purple. Tapi dia carrier sebenarnya. Sebab apa dia carrier? Sebab dia bawa satu recessive allele. Okay, so based on what we call based on pure breed, this is what we call pure breed. Yang bawah ni hybrid lah. Sebab apa? Kita ambil result daripada pure breed tadi. So ni hybrid lah. Ingat tak ya hybrid tadi yang cikgu cerita? Ni hybrid. Hybrid is the product of mating between two pure breed variety. Okay, so ni breed lah. Hybrid lah. Okay, so kita ambil daripada anak dia ni, kita kacuk each other. So purple.
So dia punya F1 genotype, ingat mesti start dengan phenotype ni, phenotype ni, selepas phenotype genotype. Okay, so genotype dia B besar, B kecil, B besar, B kecil. So the cell will undergo meiosis to produce gamete. So yang ni kita kena buat dua panah lah, anak panah lah. Sebab apa? Dia ada dua allele yang berbeza. Yang ni satu, sebab apa? Sebab dia ada allele yang sama. Okay, so B besar, B kecil, B besar dan B kecil. So this gamete will undergo fertilization. So ada 4 possibility kat sini. So B1 dia akan bergabung dengan B1, B besar ni dia akan gabung dengan B besar kat sini. So jadi B besar. Lepas tu B besar, cikgu ulang balik So sekali lagi So produk daripada pure breed tu, okay, kita gunakan untuk next schematic diagram. So B besar. So dia akan undergo meiosis. Okay, bila dia undergo meiosis, okay, dia akan hasilkan gamete. So these are the possible gamete they will produce. Okay, awak kena ingat satu ni dia akan kasut 2 kali. Sebab tu awak tengok panah dia ada 2. Ni pun sama juga 2 kali. Yang ni pun 2 kali. Yang ni pun 2 kali. Itu maksimum dia. Okay, so B besar ni dia akan bergabung dengan B besar yang ni. Sebab tu dah tulis B besar. Lepas tu B besar ni dia akan bergabung dengan B kecil ni. So sebab itulah B besar, B kecil. Yang ni pun sama. B kecil campur dengan B besar. Awak kena ingat walaupun yang ni start dulu, tapi kita kena sentiasa tulis B dominant allele dulu. B besar, B kecil. Yang ni pun sama. B kecil and B kecil. So, this is what we call F2. Sebab tadi F1 kan, ni F2 lah sebab ini anak yang kedua. F2, filial generation, okay, genotype. Okay, yang ni genotype dia lah sebab apa dia ada allele kan. Okay, lepas tu kita kena interpret apa phenotype dia. So yang ni purple, betul tak? Sebab apa purple? Sebab dua-dua adalah dominant allele. Yang ni pun purple. Sebab apa? Dia ada at least one dominant allele. Yang ni pun sama. Sebab apa? Sebab dia ada dominant allele. Tapi yang ni, dia adalah white. Sebab apa? Dia tak ada dominant allele. Dia ni ada recessive allele. Okay, so dia akan jadi white. So, this one, it will produce 3 purple and 1 white. Tapi kalau first tadi, pure breeding, dia akan hasilkan semua purple. Kalau ini dia akan hasilkan 3 purple, 1 white. Sebab itulah kalau awak perasan dalam adik-beradik awak lah sebagai contoh. If you notice within your sibling, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kulit putih, ada yang kulit gelap, ada yang kulit sedang-sedang. So this will tell you how the variation occur in your family. Even though kalau awak perasan lah sebagai contoh, awak tengok mak dan ayah awak dua-dua kulit gelap sebagai contoh. Contohlah, mak ayah dan ayah dua-dua kulit gelap. Tapi tengok adik awak ni ada seorang kulit putih. Kenapa macam tu? Adakah dia anak pungut? Bukan. This is the way how you explain it. Satu lagi contoh. Contohnya, mak awak rambut lurus, ayah awak rambut kerinting. Tapi anak-anak dia semua rambut lurus. Semua rambut kerinting. Apa maksud ni? This is the way how you can tell. Okay? Okay, tengok sikit bioexploration ni. Based on monohybrid cross, Mendel ni scientist. Okay, scientist yang discover about schematic diagram. Okay. Okay, Mendel obtained phenotype 291 in F2 generation, which is close to the ratio 3:1. Okay, 291 ni is something else. Okay, yang ni kita akan belajar next tu. Tapi yang awak dah jumpa apa? 3-1, betul tak? 3 purple, 1 white. Okay. Okay dah. Yang ni pun samalah. Yang ni orang panggil Punnett square. Okay, so ada 2 cara awak nak tunjukkan how it works. Sama ada you want to use schematic diagram or you want to use Punnett square. Okay, Punnett square pun boleh juga. Okay, sebagai contoh awak tengok Okay, parent dia ingat pure breed mesti guna allele yang sama. B besar, B kecil, B kecil. Okay, samalah allele yang sama. So, awak pecahkan. Ni mak dia kan. Contoh ni mak dia. Sebab ni perempuan kan, ni lelaki. So, mak dia B besar. Apa aku ni? Betul lah. Ni awak tengok ni. B besar, darat dengan B besar, B kecil. Dia akan hasilkan semua B besar, B kecil.
Ingat kalau awak buat schematic diagram ataupun Punnett square, awak kena buat sampai F2. Kena buat sampai F2 baru awak complete. Kalau tak boleh berhenti sini saja, okey? Sebab apa? Yang ni akan ambil half daripada mak, half daripada ayah. So dia akan hasilkan benda yang sama lah, B besar, B besar, kecil. And then we want to use hybrid, right? Hybrid tu maksudnya produk daripada pure breed tu kita guna. So B besar, B kecil darab dengan B besar, B kecil. So B besar, B kecil, B besar, B kecil. So kita gabungkan lah. B besar campur B besar, B besar, B besar. Okey, B besar darab dengan B kecil, B besar, B kecil. Lepas tu B besar darab dengan B kecil, B besar, B kecil. Yang ni pun sama. So awak tengok ada 3 purple, 1 white, sama saja. Tapi dalam exam usually dia akan suruh buat schematic diagram lah, because this is a very famous question. Okay. Okay guys, yang tadi saya cerita pasal Mendel kan. Mendel is the scientist. Scientist yang discover pasal benda ni. So this Mendel, okay, Mendel tu nama dia Mendel produce 2 law. Dia menghasilkan 2 law, okay. This is the first law. First law ni untuk monohybrid. Monohybrid maksudnya kita kaji pasal satu karakteristik saja, iaitu pasal tadi kita belajar pasal color, betul tak? Okey, kita tengok sikit. Mendel first law ni dia cakap apa? Okay, Mendel produce Mendel first law or law of segregation. Okay, so ada dua nama lah. Okay, dia hasilkan Mendel first law dan juga law of S. Susah nak sebut S je lah. Apa yang dia cakap? A characteristic of an organism is controlled by a pair of allele. Betul tak? A pair of allele. Allele tu sama ada T besar ataupun T kecil. Dia must be pair. Maksudnya pair T besar, T besar. T besar, T kecil, T kecil, T kecil. So the characteristic of organism is controlled by that lah. Kalau awak ada a pair of allele that T besar, so awak akan jadi tinggi. Kalau awak ada T kecil, T kecil, maksudnya awak adalah rendah. Okay, and only one of allele pair is inherited in the gamete. So maksudnya hanya satu allele saja yang akan diwarisi dalam satu gamete. Okay, apa maksud dia ni, awak tengok ni. So bila dia buat meiosis ni, satu je lah kan allele yang akan dihasilkan. Contohlah ini daripada ayah dia kan. Sperm kan ada berjuta. So dalam berjuta sperm tu hanya ada 2 possibility. Sama ada dia bawa B besar, B kecil. B besar atau B kecil. So tengoklah contohlah sperm tu sperm yang paling kuat dia bawa B kecil. So awak akan jadi white. Possibility awak untuk jadi white lah, tak jadi purple lah. Faham maksud cikgu? Okay, so maksudnya ovum pun samalah, ada possibility sama ada dia bawa B besar ataupun B kecil. Okay, so this is the summary of Mendel monohybrid experiment. Okay, sebab ni first law kan. First law dia kaji satu karakteristik, sebab itulah dia mono. Okay, nombor 1 dia cakap apa? Characteristic inherited from parents to the next generation is determined by genetic factor which is known as a gene. Okay, a trait that is controlled by a pair of genetic factor is known as a allele. Okay, a pair of alleles segregate randomly. Segregate ni maksudnya terpisah. Segregate tu maksudnya terpisah. Awak tengok ni. Allele ni bersama kan, betul tak? Tapi after meiosis dia akan berpisah jadi 2. Sama ada dia akan jadi B besar sahaja ataupun B kecil sahaja. Itu maksud dia. A pair of alleles separate randomly during formation of gamete. And only one allele from a pair is found in a single gamete. Maksudnya dalam gamete, dalam sperm, satu saja dia akan bawa. Sama ada B besar ataupun B kecil. Dalam ovum pun sama. Dia akan bawa sama ada B besar ataupun B kecil. Okay, during fertilization, a zygote form possess 2 allele. One from parents. Satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay, contohnya awak tengok kat sini. Ni bila dia kacut, satu daripada ayah, satu daripada mak. Satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay. Okay, fertilization is random. Random. Maksudnya, can we choose which sperm to fertilize with ovum? Tak boleh kan? Maksudnya benda ni akan berlaku secara random. Okay, genotype combination which is homozygous dominant. Homozygous dominant maksudnya T besar, T besar. Kenapa homo? Sebab dia sama. Kenapa dominant? Sebab dia T besar. Okay, homozygous dominant show dominant trait. Betul lah, sebab dia akan show contohnya B besar, trait dia adalah besar. Dominant trait dia besar, betul tak? Kalau homozygous recessive, dia kecil. Sebab apa? Dia ada B kecil.
Tapi kalau heterozygous, is a combination of one dominant allele and one recessive allele. Ni contoh ni yang ni lah. Ni orang panggil heterozygous. Yang ni orang panggil homozygous dominant. Ni homozygous recessive. Yang ni heterozygous. Sebab apa? Dia ada one dominant allele, one recessive allele. Lalu lagi si Lori ni. Kita biar dia berlalu dulu Okey, boleh faham? So heterozygous will show dominant trait. Sebab apa? Dia ada dominant allele. Dominant allele will always be expressed over recessive allele. Okey, boleh faham? Seterusnya kita akan belajar dihybrid. Tadi kita belajar monohybrid. Monohybrid maksudnya satu karakteristik. Tapi kalau yang ni kita di maksudnya dua. Karakteristik dua yang kita akan belajar. Pertama sekali kalau kat sini dia cakap round and yellow. Yang ni constrict dan juga green. So mesti kita belajar karakteristik pertama adalah pasal warna. Betul tak? Obviously. Yang kedua adalah the structure of the shape of the seed. So karakteristik dia ada dua lah. Pertama sekali adalah shape of the seed and also the color of the seed. Okay. Okay, jom kita sambung sikit lagi. Okay, now let's proceed with this one. Okay, blood group of human. Okay, wait. Okay, so blood group of human. Okay, so you have to know that in human there are 4 different types of blood. Okay, you should be either A, B, AB or O. Okay, so those who have O blood group, okay, you have something in common with me. Nanti kita buat group WhatsApp. Okay. So donation and transfusion of blood is based on compatibility of the blood group of the donor and recipient. This is because recipient has antibody in the blood serum that can act against antigen on the red blood cell of the donor. And the blood transfusion from a donor to a recipient must take into consideration the blood group types of donor and recipient. If the blood of group of both donor and recipient are not compatible, the red blood cell of recipient will experience agglutination or known as a coagulation. Maksudnya kat sini, in order for you to donate or receive the blood from somewhere, you should know that either your blood group is compatible, sesuai ke tidak. What will happen if you receive the blood is not suitable for you? What will happen is that you will experience agglutination ataupun coagulation. Maksud coagulation and agglutination is that your blood will freeze, your blood will clot. Maksudnya darah awak akan jadi membeku. You have to know that this is very dangerous. Why? The blood cannot be freeze, cannot be clot, because blood carry oxygen, blood carry waste product, blood carry nutrients. So when the blood is freeze, can you transport all the nutrient, all the oxygen to all over your body? No. So what happen next? You will die. So that's why in order for you to receive blood from somewhere, it's very important to see either you are compatible or not from the recipient's blood. Okay, so before we want to go further, okay, I want to share with you about, okay, we go one by one. Kita pergi kepada blood group A dahulu. Okay, this is blood group A. So you have to remember blood group A. Okay, blood group A dia ada antigen A. I repeat again, orang yang ada blood type A, dia ada antigen A. Antigen A tu berada kat mana? Berada di, okay, antigen A is located on the red blood cell. Okay, boleh faham? Okay, I repeat again. Blood type A on the red blood cell, it has antigen A. Okay, kalau blood type B, okay, on the red blood cell, dia ada antigen B. Blood type A, antigen A.
Blood type B, antigen B. Kalau blood type AB, dia ada dua-dua. Ni specialnya orang darah AB ni. Dia ada antigen A dan juga antigen B. On where? On their red blood cell. Tapi kalau orang darah O, it has no antigen. Ni, no antigen. Tak ada antigen. Tak ada antigen A, tak ada antigen B. Dia no antigen at all. Okay, so far so good. Okay, so tengok kat sini blood type group A, B, AB dengan O. Kalau A ada antigen A, kalau B ada antigen B, kalau AB ada antigen A dan juga AB, kalau O no. Okay, you have to know that other than antigen, you should know about antibody. Antibody ni siapa hasilkan? White blood cell. Okay, white blood cell. Our white blood cell will produce antibody. So contohlah kalau orang tu darah A, boleh faham? So dia punya white blood cell, dia akan hasilkan antibody yang bernama anti-B antibody. Okay, cikgu ulang sekali lagi Orang yang darah A, dia punya white blood cell akan hasilkan antibody dan antibody itu bernama anti-B antibody. Faham? Kalau blood type B, dia punya white blood cell akan hasilkan antibody anti-A antibody. Faham? Kalau orang yang ada darah AB, kalau orang tu ada darah AB, awak kena ingat tak ada antibody dihasilkan. Antibody anti-A and anti-B are not produced. Boleh faham? Okey. Kalau blood type O, dia punya white blood cell akan hasilkan dua-dua antibody itu. Anti-A antibody dan juga anti-B antibody. So tengok kat sini. Okay, antibody in the blood serum. Sebab apa blood serum? Sebab dalam darah kita ni ada dua blood cell dengan blood serum. Blood cell tu contohnya red blood cell, white blood cell dengan platelet. Kalau blood serum, yang itulah ada air, ada antibody, ada waste product, ada glucose dan sebagainya. Boleh faham? So antibody ni siapa hasilkan? White blood cell. So ingat kalau orang tu darah A, white blood cell dia akan hasilkan anti-B antibody. Kalau B tukar je lah anti-A. Tapi kalau AB tak ada langsung. Tapi kalau orang darah O, white blood cell dia akan hasilkan anti-A dan juga anti-B. Boleh faham? Okay, so apa kaitannya dengan anti-A, anti-B, antibody dengan antigen cikgu? Okay, so jawapannya adalah kat sini. So awak tengok kat sini Kalau orang tu darah A, dia hanya boleh menerima darah daripada, dia hanya boleh menderma darah daripada, dia boleh derma darah kepada A dan juga AB. Betul tak? Tapi dia hanya boleh menerima darah daripada A dan juga O. Okay. Okay, jap. Based on this table, you also can know that AB dan O, okay, kalau O ni, dia adalah universal donor. Okay, cikgu ulang balik AB ni adalah recipient universal donor. Sebab apa? Dia boleh derma darah dia. Okay, dia boleh derma darah dia kepada semua orang. Okay, can donate blood. Pening ke cikgu ni? Sorry. Okay, I repeat again AB is a universal recipient. Tapi kalau O is a universal donor. Okay, cikgu ulang balik AB is a universal recipient. Sebab apa awak tengok ni? Can receive blood from, dia boleh terima daripada A, daripada, okay, orang yang darah AB ni, dia boleh terima darah daripada A, daripada B, daripada AB dan juga O. Tapi kalau O ni, dia boleh derma darah kepada semua orang. Sebab itulah dia adalah universal donor. Okay, dia boleh derma darah kepada A, derma darah kepada B, derma darah pada AB dan juga O. Okey, berbalik semula kepada apa yang cikgu cerita tadi. Apa pula jiran cikgu ni?
Okey, berbalik semula kepada soalan cikgu kepada antigen dan juga antibody sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey, awak tengok kat sini cikgu darah A sebagai contoh. Okey, awak tengok cikgu darah A. Okey, cikgu darah A, betul tak? Contoh-contoh. Tadi cikgu darah O kan? Ni contoh cikgu darah A tapi cikgu terima darah B. Cikgu terima darah B. So maksudnya this is how my red blood cell looks like. Cikgu punya darah antigen, ada antigen A, betul tak? Tapi dalam blood cell cikgu ada anti-B, antibody, betul tak? Tapi cikgu terima darah daripada B, which is not compatible. So what will happen is that mestilah red blood cell ni ada dalam darah cikgu kan? So awak tengok, dalam red blood cell cikgu ada antigen B. Sorry, apa aku cakap ni? Sekali lagi lah, pening lah cikgu. Sekejap. Sekarang ni cikgu darah A kan? Bila cikgu darah A, cikgu ada antigen A. Tapi cikgu terima darah daripada orang darah B. So, darah B ni masuk dalam darah cikgu. Awak tengok dalam darah B ni ada apa? Ada antigen B. Antigen B lah yang menyebabkan anti-B antibody ni make a reaction. Ni, anti-B tu maksudnya antigen B. Antibody ni dihasilkan untuk menghapuskan antigen B. So there is a chemical reaction between anti-B antibody dan juga antigen B. So as the result, this will cause agglutination ataupun coagulation. So apa yang terjadi? Akan matilah sebab blood tu membeku as a side effect. Okay, can you understand? Okay, that's all for about blood group of human. Okay. Topic for today, which is about rhesus factor. Okay guys, so before we want to study about rhesus factor, I want to tell you that let's read together. Okay, another antigen found on the surface of red blood cell is rhesus factor. Okay, so apa itu rhesus factor? Okay, so awak tengok sini Okay, red blood cell of individual with Rh factor or antigen D is known as a Rh positive. Okay, for example lah, okay, awak tengok kat sini Okay, antigen tu apa cikgu? Mesti ada awak tak ingat kan? Tak apa. Okay, awak tengok kepada gambar ni. Okay, so for example, this is red blood cell. Okay, contohlah dia darah A. Bila di darah A, dia mesti ada antigen A. Okay, I repeat again. For example, this is darah A. Okay, kalau darah A mesti ada antigen A. Antigen tu apa cikgu? Antigen is a small substance attached on the red blood cell. Antigen could be anything. Antigen A, antigen rhesus pun ada. Okay, for example, ini adalah red blood cell A kan? Type jenis darah A, so dia punya red blood cell dia mesti ada antigen A. Kalau orang tu darah B, antigen B. Kalau orang tu darah AB, dia ada dua, antigen A dan antigen B. Okay, now I don't want to talk about antigen A, antigen B or whatever. Now I want to talk about rhesus factor. Okay, contohlah orang tu dia adalah rhesus positif. Okay, dengar sini Contohlah orang tu dia adalah rhesus positif. Okay, bila dia rhesus positif, maksudnya dia ada antigen D. Okay, I repeat again. If that person is rhesus positif, dia ada antigen D. Antigen D contohnya yang ni. Contohnya yang ni. Yang segitiga ni. Yang warna oranye ni. Contohlah ini antigen D sebagai contoh. Okay, tapi kalau dia rhesus negatif. Kalau dia rhesus negatif, maksudnya dia tak ada antigen D. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia tak ada. Sebab dia adalah rhesus negatif. Dia tak ada antigen D. Okay, awak tengok ni. Okay, an individual who does not possess Rh factor ataupun antigen D is known as a rhesus positive. Okay, cikgu ulang balik Kalau dia rhesus positif, dia punya red blood cell ada antigen D. Kalau dia rhesus negatif, dia punya red blood cell tak ada antigen D, kosong. Boleh faham? Okay, so kenapa kita kena bercerita pasal rhesus factor ni? Ni nak cerita ni. Okay, awak tengok Sekejap. Okay, kita bagi contoh. Okay, sebagai contoh, okay, I will use my own explanation, okay. So, for example, mak dia adalah rhesus negatif, ayah dia rhesus positif.
Okay, so kalau ayah dia rhesus positif, maksudnya dalam red blood cell ayah dia tu mesti ada antigen D. Tapi mak dia ni adalah rhesus negatif. Bila mak dia rhesus negatif, maksudnya red blood cell mak dia tu tak ada antigen D. Okay, so far so clear. Okay, so sekarang ni bila dia buat hubungan seks, maksudnya dia akan mengandung perempuan ni kan. Okay, so bila perempuan ni mengandung, nak jadikan cerita, anak yang dikandungkan tu adalah rhesus positif. Apa fetus ni kan dia kan boleh ikut sama ada dia nak ikut mak ataupun ikut ayah kan, itu depend kepada takdir Allah Taala. Boleh juga kalau tiba-tiba anak dia negatif, tak ada masalah. So ni orang panggil variation, kepelbagaian. Sebab apa? The fetus will share karakteristik daripada mak dan juga ayah. Tapi kat sini unfortunately this baby has a positive rhesus, tapi mak dia negative rhesus. So what will happen is that kita boleh cakap anak dia ni ada antigen D. Okay, this fetus has antigen D. Sebab apa? Sebab dia adalah rhesus yang berlainan. So what will happen is that the immune system of the mother, okay, I repeat again, since the rhesus charge is different, mak dia positif, mak dia negatif, anak dia positif. Since the charge of rhesus is different, so the immune system of the mother will produce antibody to kill the baby. Awak tengok ni. During the last month of pregnancy, the fragment of fetal blood contain antigen D. Betul lah, sebab blood anak dia ni ada antigen D lah sebab dia rhesus positif. Okay, across placenta and enter the blood circulation of the mother. As the result, white blood cell in the mother will produce anti-D antibody. Maksudnya immune system mak dia ni akan hasilkan antibody untuk apa? Untuk melawan. Melawan ni. Sebab ni adalah dia anggap ni ada sebagai foreign substance. Sebab charge yang berbeza. So white blood cell mak dia ni akan menghasilkan antibody. Nama antibody tu adalah anti-D antibody that will flow back through the placenta into the fetal blood circulatory system, and the antibody will destroy the red blood cell of the Rh positive baby before or immediately after the birth. Awak tengok bahaya kan? Okay, so maksudnya antibody mak dia ni akan, okay, maksudnya white blood cell mak dia ni akan hasilkan anti-D antibody, right? So antibody tu akan masuk ke dalam blood system anak dia ni. So apa yang antibody tu akan buat? Antibody tu akan destroy red blood cell. Sebab apa? Red blood cell dia ni lah yang ada antigen D, which is a foreign substance. However, awak tengok ni. However, positif ni maksudnya positif ni ni awak tengok negatif tu menunjukkan rhesus factor mak dia. Positif tu menunjukkan antibody yang dihasilkan. Antibody yang nak melawan antigen D ni. However, the concentration of antibody produced is not enough to affect first child. Maksudnya anak yang pertama ni ada kemungkinan akan selamat. Sebab apa? The amount of antibody produced is not sufficient enough to affect first child. But the anti-D antibody will last in the blood circulatory system of the mother. Maksudnya the remaining of the antibody that is not used, dia akan remain dalam mak dia. And bear in mind, white blood cell ni dia ada memory cell. Maksudnya, contoh, kalau second child dia positif juga, maksudnya anak dia akan gugur. Ni problem arise when the second child is also Rh positive. The anti-D antibody that are present in the mother cross the placenta and destroy the red blood cell of the fetus. And this symptom is called as a erythroblastosis fetalis. Okay, the second fetus will die if the blood is not replaced with Rh negative through blood transfusion. Maksudnya, mak dia untuk the second child ni, mak dia kena buat blood transfusion untuk buang semua antibody yang pernah ada dalam badan mak dia. Kalau tidak, in a less serious situation, the baby may suffer from anemia and mental retardation. Maksudnya, contohlah, if the second baby survive, the baby can still have other disease, for example anemia and mental retardation. However, this problem can now be addressed by treating the affecting mother with the anti-rhesus globulin after the first pregnancy to stop the formation of anti-D antibody. Maksudnya
if the doctor want to overcome this problem, maybe the mother should to get the treatment which is anti-rhesus globulin. So untuk apa this treatment? To stop formation of anti-D antibody. Okay, so if you want to to copy the nota, okay, you can pause the video and Hai, buat apa tu? Okay, jap. Cikgu nak explain sikit lah yang pasal rhesus tadi. Okay, cikgu nak tulis kat sini Okay, so sebagai contoh, awak darah A kan? Kan darah kan ada banyak type kan? Type A, type B, type AB, type O. Okay, contoh awak darah A. Okay, so we know that, okay, for example, this is red blood cell. Ni red blood cell awak. Okay, so if you have blood A, so it mean that you have antigen A. So antigen ni ada kat mana? Ada dekat surface of the red blood cell. So maksudnya yang biji-biji ni, sebenarnya biji-biji ni banyak lagi tapi cikgu lukis 3 je. Tak kisahlah berapa pun ada kan. Okay, so this is blood type A. So it has antigen. Yang ni yang bulat-bulat yang kecil ni, ini maksudnya antigen. Antigen apa? Antigen A. Okay, kalau B macam mana cikgu? B pun macam ni sama jugalah. Okay ni. Okay, cikgu buat 3 jugalah. Okay, ni apa? Antigen B. Antigen B. Okay, kalau darah AB. Ni darah B kan? Okay, kalau darah AB. Darah AB pun sama. Tapi yang special darah AB, dia ada 2 jenis antigen. Iaitu antigen A. Udah nulisan aku ni. And antigen B. Itu specialnya. Tapi untuk orang darah O. Siapa darah O? Kita buat grup WhatsApp. Sebab apa cikgu pun darah O. Okay. So, specialnya darah O ni, dia tak ada antigen langsung. So, dia free. Dia kosong. Boleh faham? Okay. Mr. Oplet. Cikgu, apa fungsi antigen tu? Okay. Fungsi antigen ni adalah untuk memberi signal kepada kita punya body that it is safe or not. Sebagai contoh. Okay, cikgu darah A. Okay, tak apalah. Sebagai contoh, orang tu darah A kan. Okay, dia darah A. Dia kehilangan darah dan dia perlukan darah. Okay, lepas tu dia terima darah daripada B. Apa akan jadi? Okay, so sekarang ni, dia darah A kan. Bila dia darah A, dia darah A je lah. Tapi kalau dia terima darah daripada B, apa yang akan terjadi? Maksudnya, darah B ni bila masuk ke dalam badan A, awak tengok ni, ada antigen D. Ada antigen B. So, antigen B ni akan dikesan oleh badan A ni. Okay, cikgu buat ni. Buat macam ni lah. Ni orang ni, dia ada darah A. So, bila dia terima darah B ni, okay, body dia akan kesan antigen ni. Dia cakap, antigen B. I tak kenal pun you. So, apa yang body dia akan buat adalah dia akan hasilkan antibody untuk membunuh antigen ni. Okay. So, side effect dia adalah blood clotting ataupun blood agglutination. Maksudnya penggumpalan darah. Darah yang cair tiba-tiba jadi beku. Bila darah jadi beku, matilah kita sebab darah fungsi dia untuk menghantar oksigen, hantar nutrien. Boleh faham? Okay, itu yang pertama. Okay, yang pasal rhesus ni, awak tengok sini Okay, contohlah, okay, rhesus ni, okay, ada 2. Sama ada rhesus positif ataupun rhesus negatif. Sebab itulah, kalau contoh awak darah A kan, nanti mana tahu in the future kan awak ambil medik ke, awak belajar pasal darah ke, awak akan tahu darah sebenarnya bukan A, B, AB atau O je. Dia ada 2. Kalau A ni ada darah A positif ataupun darah A negatif. Positif negatif tu refer kepada rhesus. So awak kena check. Awak ni, contohlah awak darah A kan. Awak tak tahu awak ni darah A positif ke A negatif. Awak kena check kat doktor. Dia sebenarnya tak bahaya pun positif dengan negatif. It just what we call variasi, kepelbagaian. Okay. Jangan cakap macam ni. Cikgu, saya A negatif. Adakah saya berdosa? Tak boleh lah macam tu sebab Tuhan dah jadikan awak A positif. A negatif lah. Okay. So apa maksud rhesus kat sini? Sebagai contoh lah,
awak ni, orang ni, dia adalah darah A. Darah A ada antigen A. Lepas tu, dia rhesus positif. Dia darah A positif. Cikgu tambah A plus kat sini. Apa yang terjadi adalah, dekat dia punya red blood cell tu, ada satu lagi antigen. Iaitu orang panggil antigen D. Antigen D. Bila dia ada antigen D, kita tahu dia adalah blood A positif. Cikgu, kalau dia blood A negatif macam mana? Kalau dia blood A, contohlah ni orang yang kedua. Dia blood A negatif. So, apa yang dia ada adalah, dia hanya ada antigen A saja. Antigen D dia tak ada. Ni, antigen D tak ada. Sebab apa? Dia rhesus negatif. Awak ingat, untuk bezakan rhesus positif atau negatif, there is a presence of antigen D. Kalau dia ada antigen D, dia adalah positif. Kalau tak ada, negatif. Itu sahaja. Sadaqallahul azim. Tak faham lagi? Tanya cikgu. Boleh?